Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Alhamdulillah. Tuan dan puan yang dirahmati Allah, bab hawa dunia, bab berkenaan dengan hinanya dunia ini. Dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dunya la tazinu inda Allahi janaha ba'udah. Sesungguhnya dunia ini tidak boleh ditimbang pun dengan sebelah sayap nyamuk. Kata Nabi, sekiranya dia berharga, ma saqa kafirun minhu syurbata minha syurbata ma'in. Kalaulah dunia ini ada harga di sisi Allah, tidak akan ada orang kafir yang boleh meminum seteguk air pun ketika di dunia. Karena bila dia berharga, Allah akan jaga. Kerana dunia ini penuh dengan kehinaan, kerendahan, kecuali perkara-perkara yang baik, maka apa yang orang nak buat, nak berebut, itu langsung tidak mengurangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tak peduli pun siapa yang dapat mengaumnya dengan banyak, siapa yang ada kuasa di atasnya dengan begitu kuat dan gagah. Kerana dia tidaklah kecuali lebih ringan daripada sehelai atau sebelah sayap nyamuk. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني الدراوردي عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في السوق داخلا من بعد العالية والناس كنفيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه. Jabir bin Abdullah menceritakan bahawa suatu hari Nabi SAW masuk ke dalam sebuah pasar, dan Nabi melintas di satu tempat yang agak tinggi, kawasan bukit lah, bukit kecil. Dan di situ terdapat ramai orang, ramai sahabat duduk kiri kanan jalan itu. Berdekatan dengan Nabi SAW ada seekor anak kambing yang agak cacat, telinga dia halus kecil dan mati. Bangkai anak kambing, yang kambing itu cacat. Lalu Nabi SAW hampiri anak kambing itu. Kemudian Nabi memegang telinganya yang kecil itu. Thumma qala ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirhamin. Siapa nak memiliki anak kambing ini dengan harga 1 dirham? 1 dirham ni murah lah. Nabi pegang telinga anak kambing tu, Nabi tanya sahabat-sahabat yang ramai ada di situ,
Siapa nak miliki anak kambing ini? 1 dirham je, tak mahal pun. Faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna' bihi. Mereka pun berkata, tak ada siapa pun wahai Rasulullah yang nak miliki anak kambing ini. Apa yang kami boleh buat dengan dia? Qala atuhibbuna annahu lakum. Nabi tanya lagi, apa suka tak kalau anak kambing ini jadi milik apa? Qalu la. Berkata tidak. Nabi tanya lagi 3 kali. Nabi tanya. Faqalu la wallahi law kana hayyan lakana 'aiban fihi annahu asak. Fa kaifa huwa mayyitun. Dia jawab, demi Allah tak ada siapa pun yang mahu wahai Rasulullah, kalau anak kambing ni hidup pun dia ada keaiban. Telinga dia tenggelam lagu tu. Kalau hidup pun ada keaiban, nak jual pun payah, orang nak beli pun payah. Tambah pula dia dah jadi bangkai, siapa lagi yang mahu? Qala fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadha 'alaikum. Demi Allah, kata Nabi, dunia lebih hina daripada bangkai anak kambing yang ada aib ini, yang ada kekurangan ini. Dunia bagi kamu, kata Nabi, dunia diisi Allah bagi kamu adalah lebih hina daripada seekor bangkai kambing yang cacat ini. Ya Allah, tuan dan puan dirahmati Allah. Namun manusia dia pandai untuk meletakkan harga yang mahal pada dunia ini, kreatif untuk mengindahkan dunia, mencipta pelbagai kecanggihan untuk mereka berebut dia, untuk mereka berbunuh-bunuhan kerananya, benci-membenci kerananya, jatuh-menjatuhkan kerananya, ta'assub kepada seseorang atau mana-mana pihak kerananya. Dalam keadaan kadang-kadang orang yang ta'assub itu tak dapat pun apa-apa keuntungan daripada orang-orang yang dia sangat ta'assub, dia sangat sokong dan pegang. Dunia pantas yang lebih buruk dan busuk daripada bangkai seekor kambing menjadi wangi, cantik dan indah. Dan kita pun tahu, tuan yang dirahmati Allah, saban hari kita semakin lemah, makin tua, berumur, makin kurang. Segala yang kita berasa kuat, cergas, cerahnya pandangan kita hari ini sudah semakin hilang. Maka pada kadar usia yang sedang meningkat jauh, masih bertumbus lumus atas perkara dunia, ini satu kerugian yang amat besar. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dunia adalah perladangan akhirat. Bukanlah dunia ini dicipta untuk kita tak peduli kat dia, kena peduli, tapi peduli untuk kita dapat manfaat yang kita boleh ambil di akhirat. Sebab itu kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walah wa 'alimun aw muta'allim. Dunia ini terlaknat keseluruhannya, dan segala isinya juga dilaknat oleh Allah, kecualilah zikrullah, yakni beribadah kepada Allah, menundukkan diri kepada Allah, melakukan kebaikan kepada Allah. Dan juga orang-orang yang ada ilmu lalu boleh kenal Allah, dan orang-orang yang suka belajar ilmu Allah, lantas mereka ini memiliki sifat berhati-hati daripada terjebak dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adapun selain itu, maka ia boleh membawa kepada kerosakan dan kebinasaan. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini perladangan akhirat. Maka kata para ulama, di antaranya pengarang kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia kata semua yang ada di atas muka bumi ini adalah mudarat, kecuali apa-apa yang kamu boleh ambil manfaat dengannya di akhirat. Maka Islam tak menghalang kita untuk memiliki kuasa dan jawatan. Tetapi lihatlah, bila kita ada kuasa dan jawatan, adakah dia boleh bagi manfaat dekat kita di akhirat? Kerana dengan kuasa dan jawatan itu kita bangun mencegah kemungkaran, menyuruh kebaikan. Kita bangun menyelesaikan hak-hak dan hajat orang ramai. Kita letakkan rakyat memang lebih daripada kita. Lihatlah kerajaan yang dah tertubuh, pakat duk lawang bunyi lagi, awak kami menteri ni, awak kami tak jadi menteri tu. Ya, setiap hari duk keluar, awak kami tak jadi menteri kanan, awak kami menteri kiri. Apa yang benar? Duk tampu pun cukup, mewah cukup, macam-macam lah. Orang-orang yang bekerja untuk seorang menteri terlalu ramai. Bukan menteri ni buat kerja secara langsung pun, hang kiri ke kanan ke depan ke belakang, buatlah. Gila kuasa. Sampai bila benda ni? Sampai bila kita hanya jadi penonton kepada penggila-penggila kuasa ini? Bangun, laksanakan apa yang Allah perintahkan ke atas kami. Cegah kemungkaran. Tak usah ada buat alasan nanti saat, tunggu saat, yang mana lebih utama. Apa lagi yang lebih utama daripada Allah? Kalau kita memiliki harta kekayaan, maka lihatlah bagaimana harta itu boleh kita ambil manfaat daripadanya di akhirat kelak. Bukanlah apa yang kita miliki hanya untuk diberi, tapi untuk digunakan untuk puasan dan keselesaan kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allah suka untuk kita menggunakan nikmat yang Allah bagi dekat kita, dan nanti kita kena cerita. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya pada hari itu, yakni pada hari kiamat, tentang segala nikmat yang Allah beri kepada kamu. Guna macam mana? Beli apa? Buat apa? Selesai dah tanggungjawab kamu? Nafkah isteri, anak-anak, keperluan dan keselesaan mereka di rumah, kenderaan, sekolahan. Apa yang kamu bantu orang-orang sekeliling kamu, apa yang kamu sumbang untuk agama. Maka banyak mana pun harta yang kita himpun, dia adalah bermanfaat jika kita menggunakannya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan dan puan dirahmati Allah. Namun kekal dunia itu adalah perkara remeh, singgahan sementara untuk kita pergi menunggu di satu tempat, setelah itu dibangkitkan semula oleh Allah untuk diberi perhitungan yang sewajarnya berdasarkan apa yang kita lakukan di dunia. Maka ketika itu orang-orang yang tidak pernah peduli kepada Allah, Allah akan berpaling daripadanya. Allah tidak akan peduli dengannya. Allah tak akan bercakap sepatah pun perkataan dengan dia. Dan ada pun orang-orang yang dahulunya ketika di dunia mengambil berat terhadap Allah, segala urusan agamanya dilakukan dengan baik, dengan betul, tuntutan-tuntutan ibadah diamalkan, dilaksanakan, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang masih dibawa
akan terhapus dengan perkara-perkara besar yang pernah dia buat, dengan rahmat daripada Allah, kasih sayang Allah, dan juga syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kesempatan yang dimiliki oleh seorang muslim itu harus digunakan sebaik-baiknya. Kita sedang tengok Ramadan dah dekat. Ialah kita paling teringat Ramadan lah. Ramadan lepas puasa masih baru lagi, sampai pula Ramadan. Kalau yang mengajar di sekolah ni, kira bulan nak masuk bulan 4 ni dah nak kena prepare dah untuk tahun baru. Kena buat dah macam-macam, daftaran baru, tengok kelas baru, guru tambahan semua dah kena dah. Maknanya baru selesai saja daripada pengambilan buku teks pun tak habis lagi, nak kena fikir lagi pula dah. Cepat sangat masa berlalu. Maka kalau dalam duk cepat ni pun manusia masih ghalib, bila dia boleh buat? Al-wajibat aktsaru min al-awqat. Perkara yang wajib kita buat lebih banyak daripada masa yang kita ada. Masa yang kosong yang kita rasa itu hanyalah bisikan syaitan untuk menipu kita. Orang ni aku lapang, aku nak relax, hari ni tak ada apa, keluar pergi melepok sepetang. Malam ni tak ada apa, kuliah pun tak ada kot kat masjid, sembang. Kenapa bila tak ada apa kita tak ubah kepada baca Quran, kita berzikir, kita membaca bahan-bahan bacaan yang meningkatkan ilmu kita. Sering kita kata bila kosong, kita akan guna pada perkara yang kosong juga. Kenapa bila masa kita kosong, kita tak guna pada perkara-perkara yang boleh memenuhi kekosongan itu, lalu menambah kepada kita ilmu, keberkatan, mengurangkan pahala kita, mengampunkan dosa kita, mengurangkan kesalahan kita. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, meletakkan dunia sebagai satu perkara kecil ini akan menjadikan kita melakukan perkara-perkara besar. Lihatlah Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Dia seorang tokoh sahabat yang cukup besar, tak pernah kalah jika dia memimpin pasukan tentera. Tak pernah kalah. Bahkan ada satu peperangan yang sangat besar yang pernah berlaku pada hujung pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, peperangan Yarmouk. Mula pada hujung zaman Sayyidina Abu Bakar, selesai pada awal pemerintahan Sayyidina Umar. Dalam tengah perang ni, orang ramai masyarakat juga atau tentera-tentera Islam, apabila mereka dipimpin oleh Sayyidina Khalid, mereka berasa tenang, mereka berasa menang. Tinggal Sayyidina Abu Bakar juga, bila mereka tanya, adakah engkau memutuskan Khalid? Katanya, maka apa lagi yang dibimbangi jika Khalid yang menjadi ketua mereka? Hanya memang dia boleh menang tu. Dia ada 40,000 tentera berhadapan dengan 200,000. Datang kepala musuh daripada Rom, mai duduk dekat dia, bertemu tengkuk kuda dia dengan tengkuk atau leher kuda Khalid. Dia kata, hampa mai buat apa ni? Hampa lapang ke? Lapang kami bagi makan, hampa balik lah. Tahun depan kami hantar lagi makanan. Hampa mai kerana tak ada duit, tak ada emas, perak. Lihat segunung emas dan perak, ambil, bawa balik. Terus ada perang lah. Hampa ni siapa? Orang-orang Badui, orang-orang Arab kampung yang tak ada pakaian. Dia memperlekehkan, orang Rom memperlekehkan orang-orang Arab.
Kata Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, demi Allah, dunia itu sangat kecil bagi kami. Dan jika kamu tidak mahu memeluk Islam dan menghalang kami daripada dakwah, kamu akan lihat orang-orang yang berperang dengan kamu lebih suka kepada kematian berbanding kehidupan. Hak perang dengan hang ni lebih suka mati daripada hidup. Berlaku peperangan dan memang benarlah. Dia boleh bawa 100 orang prajurit pergi ke sebelah kanan pasukan tentera musuh berjumlah 20,000, bahkan disebut 40,000. 100 orang, dia kata jom kita pergi kacau sebelah ni. 100 orang nak pergi kacau berapa orang? 20 hingga 40,000. Dan dia berjaya mengkucar kacirkan tentera itu. Tengah-tengah duk hebat ni, tengah-tengah duk tumbangkan musuh yang ramai itu, datang surat daripada Madinah. 2 surat. Satu surat kepada Sayyidina Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah, satu surat kepada Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Surat kepada Sayyidina Abu Ubaidah menyatakan bahawa telah wafatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan dengan itu para muslimin telah berbai'ah melantik Sayyidina Umar. Yang ini sahabat yang berbaki yang ada di Madinah dan orang lain bai'ah Sayyidina Umar. Yang kedua, dengan itu Umar melantik kamu sebagai panglima perang menggantikan Khalid. Terus dia lipat, dia buh nak pakai Sayyidina Abu Ubaidah. Sayyidina Khalid baca surat lebih kurang sama. Pertama, wafat Sayyidina Abu Bakar dan terlantiknya Sayyidina Umar. Yang kedua, dengan ini aku menyerahkan kuasa memimpin kepada Abu Ubaidah dan melucutkan jawatanmu. Dia pun lipat pun nak pakai. Oh, duduk perang. Apa tak ada apa. Perang. Selesai peperangan, datang Sayyidina Khalid kepada Sayyidina Abu Ubaidah. Dia kata, demi Allah, aku tahu engkau pun tahu, tapi kerana dibimbangi tengah berkecamuknya perang, kita umum apa yang sampai kepada kita akan menyebabkan gangguan, tak stabil. Awak ni maka nak silakan ambil alihlah kuasa sebagai panglima perang. Tu besar dah tahu. Dia boleh ungkit tu. Dia kata aku ni apa, tak mana apa tak hantar aku. Orang kalau teruk yang hantar aku, teruk yang hantar aku. Ni tengah duk teruk datang apa pecat aku, langsung dia tak. Dan subhanallah, apa yang lebih mengkagumkan kita, ketika beliau sedang sakit nazak di atas pembaringan, dia kata pertama kali, inilah yang paling aku takut, iaitu tidak mati di medan perang, aku mati di atas pembaringan. Para ulama menghukumkan itu juga mati syahid kerana kesan luka. Mereka buka ketika mereka mengendalikan jenazahnya, ada lebih 80 kesan. Tang ni tenggelam, tang ni berlubang, tang ni bercalak, tang ni toreh panjang. Semua kesan-kesan tikaman, pedang, tusukan, tombak, anak panah itu hanya ada di depan badan sahaja, depan sahaja. Dan ketika dia mati, tak ada apa yang dia tinggal kecuali seekor kuda dan sebilah pedang yang diwakafkan kepada tentera Islam. Dan tak ada siapa pun berani untuk naik atas kuda dia dan pegang pedang dia. Kerana kata mereka, siapa yang boleh menandinginya? Dan dia ada satu topi perang sahaja yang dia sangat sayang, kerana dalam topi itu terdapat beberapa helaian rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia tak pernah tanggal topi itu semasa dia perang. 3 benda dia. Perang ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tambah lawan Rom dengan Parsi.
Lepas perang, harta rampasan perang cukup banyak. Rom yang tunjuk sebukit emas tu, depa kalah, hak tu orang Islam ambil. Tentera Islam ambil. Tapi dia tak ambil. Nabi kata, man qatala qatilan falahu salabu. Siapa yang bunuh seorang musuh, maka dia dapat apa yang ada pada musuh tu. Siapa yang lebih banyak bunuh daripada Khalid? Sayyidina Khalid kalau bunuh selorong dia bagi, dia tebas habis selorong. Tak terhitung banyaknya musuh yang dibunuh, dan satu pun dia tak ambil. Kau ni ada baju besi, kau ni ada emas tang pinggang, kau ni ada pedang yang cantik, kau ni ada persalinan perang yang hebat, kuda, unta, dia tinggal. Kenapa? Dia kata dunia sangat kecil dalam hati kami, Masya Allah. Memang payahlah untuk kita kembalikan semula tokoh-tokoh macam tu. Kita pun tak tertahan sebenarnya dengan dunia. Dan kita duduk sembang pun, kita pun tak tertahan dengan asakan dunia. Tapi moga-moga dunia itu tak masuk dalam hati, lalu mengesampingkan akhirat. Sehingga kita lebih suka tidur berbanding bangun, lebih suka santai daripada sungguh-sungguh dalam agama, lebih suka relax berjalan daripada kita memikirkan apa yang boleh menyumbang kepada pembangunan agama dan masyarakat Islam. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.